Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara, menjadi persoalan besar hari ini ialah, adakah kemungkinan Rafizi akan dipecat PKR? Kemungkinan-kemungkinan seperti itu memang boleh berlaku kerana politik ini adalah kemungkinan. Semuanya tentang persepsi dan semuanya tentang seni, bagaimana nak mencatur kemungkinan. Tiada yang boleh diragui dan tiada yang boleh ditolak, dinafikan 100%. Baiklah, bolehkah Rafizi Ramli dipecat PKR? Atau adakah kemungkinan beliau dipecat? Hal ini kerana ada netizen dalam ruangan komen menyatakan sebenarnya Rafizi sudah melanggar beberapa peraturan ataupun beberapa prinsip disiplin dalam PKR. Antaranya, dalam hiruk baru-baru ini, Rafizi begitu lantang sehingga kata Anwar juga, dia mengakui ada sedikit keterlanjuran dalam kempen hiruk ataupun dalam kempen pemilihan PKR termasuk pemilihan timbalan Presiden PKR. Kedapatan ataupun ketahuan di sana, Rafizi lantang menyuarakan beberapa kelompangan dan kelemahan yang berlaku dalam PKR. Jadi, mungkinkah itu akan menyebabkan PKR akan memecat Rafizi? Sebelum kita teruskan, saya bacakan kepada anda, wajarkah PKR memecat Rafizi? Kalau anda setuju PKR pecat Rafizi, apa pula sebabnya? Ataupun sebaliknya, apakah Anwarlah yang patut mengundur diri? Itu pun anda yang boleh komen. Tapi pada itu, saya nak kongsi dengan anda semua satu produk yang mengubah kualiti hidup saya dan keluarga saya. Ini produk For Life Transfer Factor. Secara ringkasnya, produk ini meningkatkan daya imun badan kita. Dia mendidik daya imun badan kita menjadi pintar. Kita kena penyakit kerana masalah imun kita yang lemah, masalah imun kita yang jadi bodoh. Tapi kita jadi sembuh juga kerana imun badan kita yang menjadi kuat dan menjadi bijaksana. Di luar sana ada pelbagai jenis penyakit. Imun badan kitalah yang memberikan kekuatan perlindungan kepada kita. Bukan ubat sahaja yang menyembuhkan kita, tetapi daya imun badan kita yang merupakan anugerah semula jadi daripada Tuhan Yang Maha Esa, itulah yang menyembuhkan kita semua. Jadi cepat dapatkan produk ini, hubungi saya di nombor yang tertera. Dan baru sebentar tadi ada satu testimoni yang luar biasa daripada seorang sahabat. Beliau bercerita bagaimana susahnya beliau menunaikan solat kerana masalah tinggi darah dan gout. Gout begitu sakit, begitu perit. Tapi dengan menggunakan produk ini, meningkatkan daya imunnya, hari ini beliau kini dapat menunaikan solat dengan begitu baik. Bagaimana dengan anda? Nak tunggu lagi, terpulang pada anda. Baik, kita nak cerita sekarang. Walaupun terdapat laporan mengenai aduan terhadap Rafizi kerana menerbitkan panduan mengundi semasa pemilihan parti, tiada tindakan disiplin yang diambil terhadapnya setakat ini. Adakah wajar PKR memecat Rafizi? Secara prinsip, tindakan memecat Rafizi tidak wajar kerana pertama, tiada pelanggaran serius yang dilakukan oleh Rafizi. Tiada bukti kukuh menunjukkan Rafizi melanggar perlembagaan parti atau menjejaskan integriti PKR secara terbuka. Yang kedua, perbezaan pendapat adalah sebahagian daripada demokrasi. Rafizi dikenali sebagai tokoh reformasi yang lantang dan perbezaan pandangan dalam parti adalah perkara biasa dalam sistem demokrasi. Sokongan akar umbi, walaupun beliau tewas dalam pemilihan, Rafizi masih mempunyai sokongan daripada sebahagian ahli dan penyokong parti yang menghargai perjuangannya dalam membawa agenda reformasi. Kepentingan kestabilan parti memecat tokoh berprofil tinggi seperti Rafizi boleh menyebabkan perpecahan dalam parti dan menjejaskan imej PKR sebagai parti dan menghargai kebebasan bersuara dan demokrasi dalaman. Sebaliknya, PKR boleh mengambil pendekatan untuk merapatkan jurang perbezaan pandangan dan menggalakkan dialog
konstruktif dalam kalangan pemimpin dan ahli parti. Ini selaras dengan semangat reformasi yang menjadi asas penubuhan PKR. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa jadi jika Rafizi Ramli keluar daripada PKR? Itu persoalan besar yang orang tanya dan lontarkan kepada saya. Berikut ialah beberapa faktor ataupun beberapa perkara yang akan terjadi sekiranya Rafizi Ramli keluar daripada PKR. Tentunya dalam politik semua boleh berlaku. Apa saja boleh terjadi. Politik ialah satu seni yang tak boleh diramal sama sekali. Lebih mudah meramal keadaan cuaca daripada keadaan politik. Kemarin jadi kawan, hari ini jadi lawan. Begitulah politik. Hari ini, jika Rafizi keluar daripada PKR, ia boleh memberi impak besar dalam politik Malaysia, khususnya kepada PKR dan Pakatan Harapan PH. Berikut beberapa kemungkinan yang boleh berlaku. Hal yang pertama yang boleh berlaku ialah kehilangan pemimpin kuat PKR. Seperti yang kita ketahui, Rafizi adalah salah satu tokoh utama dalam PKR. Kehilangan beliau boleh melemahkan parti tersebut, kerana beliau mempunyai pengaruh yang besar dalam kalangan pengundi muda dan ahli-ahli parti. Sekarang saja pun sudah kita boleh perhatikan dan sudah kita boleh tahu betapa ramainya yang mempengaruhi ataupun terpengaruh dengan keadaan politik khususnya dalam PKR melibatkan Rafizi Ramli. Sudah tentu semua orang akan tertanya-tanya, beranikah Rafizi keluar daripada PKR? Saudara, sebelum saya teruskan, saya nak kongsi dengan anda semua satu produk yang terbaik yang ada dalam hidup saya. Inilah yang telah mengubah hidup saya untuk menjadi sehat dan kuat. Produk ini, produk Transufactor daripada For Life, dan ianya bukan obat. Secara ringkasnya, kita kena masalah, kita kena penyakit karena masalah lemah imun badan. Imun badan yang bodoh juga menjadi punca kita berpenyakit. Tetapi jawapan kepada penyakit kita ialah apabila imun badan kita dikuatkan, apabila imun badan kita dibijakkan. Caranya mudah, makan produk ini. Produk ini memberikan imun badan kita jadi kuat dan menjadi pintar semula. Dengan pintarnya imun badan kita, kita akan sembuh daripada penyakit. Ramai orang yang tanya, apa penyakit yang telah sembuh? Ada sebentar tadi saja, daripada Kedah, seorang customer saya baru sahaja memberitahu beliau sudah sembuh daripada penyakit kencing manis. Bukan produk ini, tetapi imun badan yang kuat menyembuhkan kita semua. Cepat beli dan ambil nombor telefon yang ada tertera ini. Telepon dan hubungi saya dengan segera. Baiklah, kita cerita tentang politik pula. Apabila berlaku, kalau Rafizi Ramli keluar daripada PKR, ini juga akan menyebabkan krisis dalam PKR. Kalau Rafizi boleh menyebabkan ketegangan, keluar Rafizi boleh menyebabkan ketegangan dalam PKR, terutama di kalangan penyokongnya. Mungkin ada perpecahan dalam parti, atau beberapa ahli parti yang memilih untuk mengikutinya. Ketiga, impak yang besar dan impak yang sangat dahsyat bakal berlaku kepada Pakatan Harapan. Rafizi adalah salah satu penceramah utama dalam Pakatan Harapan PH, dan jika beliau keluar, ia mungkin memberi kesan kepada kestabilan gabungan ini. Rafizi juga memainkan peranan penting dalam strategi komunikasi PH. Jadi, kehilangan beliau boleh memberi kesan kepada image PH, terutamanya di kalangan pengundi muda dan penyokong muda. Keempat, pembentukan parti baru. Kesan keluarnya Rafizi daripada PKR akan membawa kepada pembentukan parti baru. Jika Rafizi keluar, kemungkinan beliau akan menubuhkan parti baru atau menyertai parti lain. Ini boleh mencipta persaingan baru dalam lanskap politik Malaysia. Dan beliau mungkin cuba untuk menarik pengundi yang kecewa dengan PKR atau PH. Yang kelima, akan berlaku perubahan dinamika politik. Keputusan Rafizi Ramli keluar PKR juga boleh memberi peluang kepada parti-parti lain seperti Perikatan Nasional PN atau Barisan Nasional BN untuk mengambil kesempatan.
Mereka mungkin cuba menarik sokongan dari penyokong Rafizi dan menggemblengkan lebih banyak sokongan untuk parti mereka. Secara keseluruhannya, saudara-saudara sekalian, Rafizi keluar parti PKR akan memberi kesan besar kepada politik Malaysia. Tetapi implikasinya akan bergantung kepada bagaimana beliau menguruskan peralihan dan apakah langkah politik yang akan diambilnya selepas ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Apakah Anda juga berpendapat bahwa Rafizi Ramli akan mengumumkan keluar parti tidak lama lagi? Beranikah dia atau apakah itu memberikan keuntungan kepada beliau? Tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas Rafizi undur diri daripada Kabinet Kerajaan Perpaduan dan selepas beliau mendedahkan pelbagai perkara yang mengejutkan kita dalam parti beliau sendiri, yang mana para penyokong Rafizi mengatakan bahawa beliau tibai parti sendiri. Penyokong daripada pembangkang juga menuduh Rafizi tibai parti sendiri. Apa maknanya pengunduran Rafizi ini? Rafizi undur, apa maknanya untuk politik Malaysia? Ikuti ulasan ini, pastinya berguna untuk Anda semua. Rafizi Ramli akhirnya meletakkan jawatan. Bermula sebagai otak strategi PKR, kini keluar gelanggang. Bukan disebabkan tekanan luar, tapi kekalahan dalam rumah sendiri. Dalam pemilihan PKR 2025, beliau tewas teruk kepada Nurul Izzah Anwar. Rakyat dalam parti pun sudah mulai hilang keyakinan. Ramai persoal mana pemula yang dijanjikan. Di atas kertas Menteri Ekonomi, di mata rakyat gagal bawa perubahan besar. Namun, Rafizi Ramli berundur dengan bermaruah. Dia tak tunggu disingkir. Dia tahu bila masanya untuk berundur. Soalannya sekarang ialah, adakah ini retirement atau comeback yang sedang dirancang diam-diam? Dan apa nasib PKR tanpa Rafizi dalam kabinet? Adakah Rafizi benar-benar tamat atau akan kembali lebih kuat? Sila tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen ini dan tekan butang like dan share kepada ramai orang. Kalau korang rindu zaman dia, lawan isu-isu panas. Kalau itu yang kamu rindu, apa kata kamu tulis komen Anda. Persoalannya sekarang ini ialah, adakah Rafizi Ramli sudah tamat? Saudara, sebelum kita teruskan, saya nak kongsi dengan Anda semua produk Transfer Factor for Life. Produk ini sangat bagus, dia bukan ubat. Secara ringkasnya, kita kena penyakit sebab kita sakit karena imun badan kita yang lemah, kita sakit karena imun badan kita yang jadi bodoh. Jadi untuk kita sehat, satu saja caranya ialah kita kuatkan semula sistem imun badan kita. Atau orang kampung-kampung kata panggil dia sebagai antibody lah, macam tu. Jadi macam mana nak kuatkan semula imun badan, antibody kita? Makan Transfer Factor ini, ia akan berikan kekuatan 437% peningkatan sel. Dan yang lebih penting lagi, ianya halal dan juga diluluskan oleh KKM. Untuk Anda sehat, kita perlu kuatkan semula daya imun badan kita. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut tentang produk yang hebat ini, message saya di nomor yang tertera, dan lebih penting lagi, jangan tunggu sampai sudah terlambat. Baiklah, adakah Rafizi sudah game over? Nama Rafizi bukan asing dalam dunia politik. Daripada pendedahannya tentang NFC hinggalah strategi ayuh Malaysia, Rafizi dilihat sebagai otak perubahan dalam PKR. Tapi kini, beliau meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Game over kah Rafizi atau ini cuma baru permulaan? Mari kita lihat fakta. Rafizi tewas teruk dalam pemilihan timbalan Presiden PKR pada tahun 2025 kepada Nurul Izzah dengan 9.803 melawan 3.866. Maknanya, beliau sudah hilang sokongan akar umbi dalam parti sendiri. Rakyat pula semakin kecewa. Beliau pernah janji akan bawa formula ekonomi rakyat. Tapi realitinya banyak yang masih cakap kata mereka mengejek Rafizi Ramli, cakap pandai tapi tiada tindakan. Namun Rafizi tetap berprinsip. Beliau undur sebelum diusir. Satu langkah yang jarang dibuat oleh ahli politik Malaysia.
Dan beliau tidak salahkan sesiapa. Beliau akui kekalahan itu isyarat yang perlu dihormati. Adakah Rafizi tamat? Tidak semestinya. Rafizi adalah seorang political strategist. Dia tahu bila kena masuk, bila kena undur. Dan biasanya dia undur untuk menyusun semula. Mungkin hari ini dia pergi, tapi siapa tahu dalam PRU akan datang dia bangkit semula. Bagi saya Rafizi belum tamat, tapi buat masa ini dia perlu diam untuk jadi lebih berbahaya. Anda rasa bagaimana? Adakah Rafizi patut kembali atau memang sudah game over? Sila tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen ini dan jangan lupa subscribe channel Naziling Unity untuk ulasan politik paling berani dan telus, dan dapatkan produk ini untuk kesehatan kita bersama. Jangan tunggu sampai sakit barulah susah payah.